Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih pada Tuan Pengerusi, pegawai masjid, saf kepimpinan masjid dan Tuan Imam, para ustaz, alim ulama, pemimpin masyarakat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita hidup lagi. Ramai di kalangan kawan-kawan kita, isteri dan anak-anak kita, suami dan ayah ibu kita telah meninggal dunia akibat ajal yang Allah tentukan melalui COVID, banjir besar, kemalangan jalan raya, penyakit dan pelbagai. Tapi tuan-tuan, kita masih hidup lagi, kita kena bersyukur. Firman Allah, la in syakartum la azindannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang sesiapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Allah tidak pernah berbohong. Yang pembohong kita, Allah tak pernah bohong. So, bila kita bersyukur, Allah tambah nikmat. Nikmat apa yang kita akan dapat? Iaitu nikmat kehidupan dan ketenangan. Nikmat hidup ni, orang yang dah mati nak hidup balik. Bagaimana orang dalam kubur menjerit-jerit kepada Allah Ta'ala setiap saat dan ketika agar Allah hidupkan mereka kembali. Tetapi Allah kata tamat tempoh, tamat masa kamu di atas muka bumi, maka mereka mati. Bila mereka mati, mereka buat apa? Mereka dihidupkan kembali di alam yang lain. So, Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Masjid Pematang Buluh tu. Alhamdulillah, saya rasa ni kali kedua kot. Dulu dengan Ustaz Yaakob Yusra ke, Ustaz Mutada ke, Ustaz apa, kita ada forum di luar ni, ada sinar harian apa semua tak? Geng motor juga mai. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, tajuk yang diberikan kepada saya, anak muda. Bila sebut anak muda ni, saya tak berapa muda lah, tapi saya ada anak-anak yang muda. Saya penceramah sepenuh masa, jarang duduk rumah. Kadang-kadang sebulan saya ada duduk di rumah lebih kurang 4 hari sebelum COVID. Jadi anak saya tak ramai. Saya ceramah utara, selatan, dalam dan luar negara. Alhamdulillah, anak saya tak ramai, adalah 9 orang. Itu jarang duduk rumah. Kalau hari-hari duduk rumah, rasanya mau selori kot. Allahu'alam. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, anak muda masa kita muda dulu lain. Zaman kita dulu main konda-kondi, main tenteng, main guli, main gasing. Nak pula orang-orang kat Bendang ni, dia main layang-layang, dia main wow, dia main cari ikan puyuh, ikan luan, dia main macam-macam lah. Tapi budak-budak zaman sekarang, matahari pun susah nak kena. Duk main Mobile Legend, duk main game-game tu, Allah, dah macam belacan dah muka anak kita, penyek, gemuk, buruk, hodoh. Tengok budak-budak sekarang ni, penyek, pendek, macam kodok basi tu, lembek. Bila orang marah sikit, koyak. Kena marah sikit, sentap. Zaman kita dulu bukan kena marah je, kena batang pipe, batang buluh, kena rotan, kena rembat, kena perambat satu kampung kejap. Hari ni budak-budak mana ada kena. Kita marah dia marah kita balik. Benarlah kata Rasulullah SAW, apabila tiba hampir kiamat, ibu akan melahirkan tuannya. Ramai hari ini mak ayah jadi hamba abdi kepada nafsu anak-anak. Mak, kalau tak beli EX5, tak beli 125, dia tengok jiran sebelah pakai 150, dia nak 150. Tak nak ambil SPM. Mak pun bodoh, pergi percaya, pergi beli.
Beli-beli kata tak nak ambil SPM, langsung tak ambil SPM. Tak pergi sekolah dia tak guna. So hati-hatilah. Ni ujian masing-masing. Ada orang diuji dengan anak, ada orang diuji. Zaman muda ni zaman pemberontakan. Kita ada satu hormon dalam badan kita, kita sentiasa tak selesa. Antara hormon itu dipanggil hormon thyroid. Hormon thyroid ini dia menyebabkan kita aktif, ligat, tak tidur diam, degil. Malam tidur berpeluh. Tidur kipas pasang 5, lepas tu aircon lagi. Lepas tu tak puas hati lagi, pergi mandi lagi. Mandi masuk, tak boleh tidur malam. Makan banyak mana pun tak kenyang. Habis satu sawah padi dia makan, tak kenyang-kenyang. Pergi pula makan cakucau, pergi makan, tak kenyang. Itu orang muda. Tetapi kena ingat, ketika metabolisme kita tinggi, waktu muda, badan kita sehat, kalau kita tak buat kerja untuk agama, ketika kita akan jadi orang-orang yang muda dan sesat. Ada satu kisah tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kisah ini diceritakan oleh Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf tuan-tuan, ketika dia di tengah-tengah barisan tentera Badar, tiba-tiba dia nampak dua orang budak-budak. Seorang usia 13 tahun, seorang usia 14 tahun. Yang 13 tahun tu nama dia Muawiz. Yang 14 tahun tu namanya Muaz bin Ammar. Muaz ini, dia kata, pakcik-pakcik. Dia cakap kat Abdul Rahman bin Auf, pakcik-pakcik, tolong tunjuk mana satu Abu Jahal yang suka mencela Nabi, yang suka menjahati Nabi. Pakcik tu pun tunjuk lah. Tu dia. Wallahi, demi Allah yang nyawa aku dalam genggamannya, ketika aku melihatnya nanti, mata aku tidak akan berkelip dan aku akan membunuhnya kerana dia menjahati, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur dia berapa? 14 tahun. Siapa namanya? Muaz. Lain. Zaman ni tak ada. Nabi kena hina, dia lagi hina Nabi, dia lagi kecam Nabi. Anak-anak muda hari ni 25 tahun berapa ramai live Facebook, sebab ada 2-3 benda tak setuju, dia istihar, dia murtad. Ramai adik-adik jangan buat. Anak-anak muda hari ni tu baru 25 tahun murtad, keluar Islam, buat live Facebook. Aku nak maklum kat korang, aku dah memang fed up lah dengan Nabi Muhammad ni. Dia memang gila seks. Ada anak Melayu dia cakap itu. Zaman dulu tak pernah dengar orang Melayu murtad. Zaman dulu-dululah. Sekarang ni macam beretih jagung. Asal tension sikit, kena marah dengan mak ayah sikit, asal tak boleh buat apa yang dia nak. Dia nak masuk lubang biawak, mak ayah tak bagilah, agama tak bagi. Buat fashion lubang biawak. Apa saja Yahudi buat, apa saja Kristian buat, apa saja Nasara buat, apa saja agama lain buat, apa saja orang tak ada agama buat, anak-anak muda dah ikut. Dia tak nak ikut apa yang Nabi buat, tapi dia nak ikut selain Nabi buat. Itu yang hancur hidup tu. Tuan-tuan dan puan-puan, Muaz ini berkata kepada Abdul Rahman bin Auf, demi Allah yang nyawa aku dalam genggamannya, kalau aku nampak Abu Jahal, aku takkan kedipkan mataku. Aku akan pandang dia tepat dan aku akan pergi bunuh. Itu dia, Muaz. Dan Abu Jahal pula dikelilingi oleh ramai pahlawan-pahlawan Quraisy yang handal-handal. Dia badan dia keding je, Muaz ni. Kecil je, tapi hati kering untuk agama. Macam mana hati kering untuk agama? Kerana iman, kerana sayangkan Nabi.
Ini bersilat pun tak pandai. Bertumbuk, Allah. Saya tengok kes buli baru-baru ni kat Kuala Kangsar tu. Allah, menumbuk orang tak pengsan. Budak yang kena tumbuk tu saya respect. Makna yang kaki pukul tu semua pengecut. Yang ditumbuk tu saya respect. Sebab kami dulu sekolah tentera, Camp Terendak Melaka, nombor badan 291575. Alhamdulillah. Tuan-tuan, duduk dalam dunia tentera ni tahulah kena pijak, ngambut, kepala kena rendam dengan air kencing biasa zaman dulu. Zaman sekarang saya tak tahulah, tentera sekarang lain kot. Tapi zaman dulu memang macam tu. Untuk mental kuat. Ni duduk sekejap dah lengoh. Tak tahan. Jiwa budak-budak sekarang ni tak tahan. Jadi apa yang kena ada? Keimanan. Iman. Allah ada. Jangan kau nak kutuk aku, kutuk. Tapi jangan kutuk agama aku, jangan kutuk Rasulullah. Jangan nak memandai-mandai guna kalimah Allah. Itu kena ada. Dan apa berlaku? Muaz pun diatur strategi. Sebelah Muaz, iaitu Muawiz. Dia duduk, okey, dia pun ikut. Aku pun akan bunuh juga. Tak macam mana perang tengah rancak. 313 tentera Islam bertempur dengan 1000 tentera kafir Quraisy. Dan bertempur, perang, pedang, lembing, panah, melayang-layang. Tapi budak ni dia ada skill. Dia ada skill macam mana nak menjelinap, nak hampir dengan Abu Jahal. Sampai dia ke tempat Abu Jahal, dia berunus pedang dia, sap. Dia rendah, Abu Jahal tinggi, dia pun hayun pedang dia, hanya mampu mengena betis Abu Jahal. Dah nak putus betis tu. Dah nak putus betis tu. Tiba-tiba Ikrimah ni, dia anak kepada Abu Jahal, masa tu dia musyrik. Dia belum masuk Islam. Dia pun pancung. Masa dia pancung, nak pancung si Muaz ni, Muaz tahan tangan. Puf. Terkulai tangan. Putus. Cuma kulit je yang memegang tangan tersebut. Dan dia campak tangan dia ke belakang macam ni. Dan dia terus berjuang. Lawan pedang. Berapa umur dia? 14 tahun. Dia sanggup mati untuk mempertahankan agama. Dan apa berlaku seorang lagi? Nama dia Muawiz. Muawiz tengok keadaan macam tu, dia pun pergi tolong, dia pun pancung, tapi tak dapat leher, dapat kat badan dan perut. Abu Jahal dah mula jatuh. Darah dah mula menyembur-nyembur. Datang seorang sahabat bernama Abdullah ibn Mas'ud. Dia pun datang, rap, tombak, mati. Abdullah Mas'ud ni tekan, mati. Habis, selesai. Semangat ni dah tak ada dalam jiwa anak-anak. Anak-anak muda kena bangkit. Ketika ni muda, kita kuat, kita ada satu perasaan memberontak dan ingin menguasai dunia. Kita nak apa saja yang kita nak dapat. Satu orang yang bernama Justin Bieber, dia popular daripada usia 12 tahun. Dan dia menjadi jutawan ketika usia 14 tahun. Di dunia Hollywood yang penuh pujaan. Pandai main drum, pandai main alat muzik. Akhirnya jadi tak berapa betul. Sebab pembentukan jiwa kanak-kanak yang berdasarkan kemewahan dunia, popular, dia akan tenggelam dan dia akan lemas. Tetapi kalau berdasarkan Islam, dia menyelamat. Dia akan menyelamatkan pertumbuhan kanak-kanak itu menjadi orang beriman dan pejuang Islam. Dan apa berlaku tuan-tuan? Dia pun pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bunuh Abu Jahal. Seorang ni pun cakap, Muawiz pun cakap, aku yang bunuh Abu Jahal. Ada tak korang, kau dah lupuskan pedang yang ada darah tadi? Ini ada, belum lupuskan lagi. Dia tunjuk pedang. Rasulullah pun pegang pedang tu. Betul, kau bunuh Abu Jahal. Kau pun bunuh Abu Jahal. Siapa dia Abu Jahal? Abu Hakam ni. Dia ni orang jahat. Dia selalu menghina dan menyakiti Rasulullah SAW.
Tuan-tuan, ada tak orang macam ni dalam dunia hari ni? Ada. Ada. Jangan benar kena ada perasaan benci bila orang hina Islam. Itu satu. Itu tanda ada iman. Yang kedua, jangan kita memalukan Islam. Kita anak muda, jangan malukan Islam. Ikut perintah Islam. Time semayang. Semayang mengajar kita menghargai masa. Untuk jadi orang berjaya, kena awal-awal. Lomba lari, ke garisan, sedia, mula, lari. Siapa yang sampai ke garisan penamat dulu, dia orang yang berjaya. Macam itulah Allah cipta solat subuh. Siapa yang mula-mula jaga solat subuh, dia orang yang berjaya. Tetapi orang yang lebih cemerlang, dia bangun tahajud. Kalaulah ustaz diizinkan oleh Allah untuk kembali muda, ustaz nak jadi orang muda balik. Nak betulkan kesilapan ustaz dulu. Tak nak buat motor laju-laju, tak nak aksiden. Sebab banyak otak ustaz ni dah banyak hilang ingatan. Sebab concussion otak, sebutan ustaz, bacaan ustaz, banyak yang silap. Sebab tak nak jadi orang yang degil, berlomba-lomba di jalan raya, tak nak. Zaman muda dulu, duit banyak, lupakan Allah. Sebab tu ustaz tak nak apa yang jadi kat ustaz, jadi kat adik-adik. Bangkit. Dan bagi orang yang sebab nak berlaku adil pada jemaah yang telah berusia, kita bawa satu topik yang kait dengan muda. Ketika Rasulullah SAW sampai ke kota sampai dapat pembukaan kota Mekah, Nabi berkata, tiada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Yang tinggal dalam Islam, yang pertama jihad. Yang kedua adalah melakukan kebaikan ataupun memberi makan. Jadi gini, adik-adik, rukun Islam ada 5. Budak sekolah tadika pun tahu. Pertama, rukun Islam apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua apa dia? Salat 5 waktu. Ketiga apa dia? Berpuasa di bulan Ramadan. Keempat, membayar zakat. Kelima, menunaikan haji. Bagus dik. Orang muda kena aktif. Sebagai orang muda, ustaz nak bagi ilmu ni awal. Jangan lupa, dalam Islam, rukun Islam yang 5 ni, ada beberapa jihad. Jihad yang pertama, daripada rukun syahadah, ada 4. Adik kena ingat terus, orang muda otak dia jangan jahanamkan dengan rosakkan otak kita. Kita kena kuat hafalan. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i melangkah 300 anak murid duduk depan Imam Malik. Imam Malik bagi talk selama 2 jam. Dia boleh salin guna tapak tangan dan jari. Dan diminta oleh Imam Malik, ulang balik apa yang kau tulis di tapak tangan. Dia boleh baca tanpa ada satu pun yang tinggal. Kena otak, kena tajam. Kena ingat ni, nanti ujung Ustaz tanya. Yang pertama, daripada rukun syahadah ada 4 jenis jihad. Jihad yang pertama adalah jihad aqidah Islamiyah. Bagaimana Saidina Bilal, badannya di rotan, terkoyak isi dan kulit, nampak putihnya tulang, diseksa, diheret di tengah padang pasir, diheret di tengah panas batu kelikir, diletakkan batu yang besar di atas dada Saidina Bilal. Tapi Bilal berjihad mempertahankan akidahnya dengan lafaz ahadun ahad, 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 Allah yang esa. Ini kena tanam dalam jiwa anak-anak muda. Jihad dalam mempertahankan akidah. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati di akhir kalam dia disebut la ilaha illallah, masuk syurga. Ini kena jihad akidah. Rasulullah SAW paling banyak membaca 2 doa. Satu, Rabbana atina fid dunya hasanah, sampai habis. Yang kedua, ya muqallibal qulub,
Sabbit qalbi ala din. Ini dua doa. Nabi ni hati dia kukuh, tapi dia tetap nak hati dia kukuh dan minta pada Allah jangan balik-balikkan hati. Akidah. Jangan mati masa merempit. Jangan mati ketika buat maksiat. Akidah ini adalah satu kaedah yang menyebabkan kita rasa Allah lihat kita sepanjang masa. Itu akidah. Yang kedua, jihad yang kedua yang dipanggil jihad, ukhuwah Islamiyah. Bila kita lafaz la ilaha illallah, umat Islam itu bersaudara. Susah senang tetap bersama. Tidak pernah terpisah dengan sempadan negeri dan negara. Terima kasih pada warga Pulau Pinang yang membantu kami di Selangor. Ketika Selangor diuji dengan banjir. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya pun terlibat dalam misi bantuan kecemasan untuk banjir. Tapi tuan-tuan, saya juga baru je balik daripada Syria. Di Syria kita bagi misi bantuan kecemasan musim sejuk. Ni dah nak masuk salji ni sekarang. Ustaz balik dari sana, Ustaz tengok Allahu Akbar. Jauh kita. Makanan tak ada. Tiba-tiba kita tengah bagi makanan untuk 250 orang, pack bantuan, baju sejuk, selimut. Laungan azan Zuhur. Mereka tak berhenti, dia orang pergi semayang dulu. Berhenti ambil bantuan, pergi semayang dulu. Oh, dahsyat. Syria lain. Walaupun mereka susah, air tak ada, makanan tak ada, rumah tak ada, duduk dalam pondok-pondok. Tapi mereka tetap ada Allah. Silap-silap kita yang kaya ni, kita rasa kita mulia, tetapi kita hina di sisi Allah. Tetapi mereka yang hidup hina Allah, kita nampak di mata dunia sebagai pelarian Syria, tapi mereka lebih mulia daripada kita. Satu, jihad ukhuwah Islamiyah. Umat Islam itu bersaudara. Jangan Islam, jangan bergaduh. Islam sama Islam jangan bergaduh. Kerana itu apabila Rasulullah menyampaikan 13 tahun di bumi Mekah kalimah la ilaha illallah, dan bila Nabi berhijrah ke Madinah, perkara pertama Nabi buat apa dia? Ukhuwah Islamiyah. Jihad. Jihad ni apa makna jihad? Bunuh orang ke? Tak. Masa Ustaz ke London, Ustaz pernah bagi talk. Tiba-tiba seorang student dekat Masjid Oxford kata, Ustaz, what is meaning of jihad? Saya kata, dalam kamus Oxford, jihad maksud dia holy war, peperangan suci. Jihad. Makna jihad asal usul daripada jahada. Jahada bermaksud bersungguh-sungguh, bermati-matian, all out, all you have, all your life, to show to the world Islam is the best religion. Itu dia. Bukannya Islam ni agama bodoh, agama miskin, agama melarat, agama bergaduh-gaduh sama sendiri. Tak. Meninggalkan debat itu satu benda yang baik. Ulama dulu dia berdebat untuk mencari mana yang terbaik. Hari ini orang berdebat mencari siapa salah, siapa betul. Pulang terbaik. Padahal dua-dua betul, tapi nak cari yang terbaik. Dah cukup tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, elakkan pergaduhan. Jihad ukhuwah Islamiyah. Jangan ada sebut baju merah, baju biru, baju hijau, baju oranye, baju kuning, baju... Apa kena penyakit orang Islam akhir zaman ni? Kita Islam. Pegang betul persaudaraan Islam. Sayang. Kalau kawan tu sakit, kita ziarah, kita tolong. Itu dia jihad ukhuwah Islamiyah. Dah dua jihad dari rukun syahadah. Jihad yang ketiga adalah jihad yang dipanggil dakwah Islamiyah. Dakwah, kita kena berdakwah.
pujuk orang bukan Islam ataupun yang belum Islam agar memeluk Islam. Doakan, ya Allah, kurniakan hidayah kepada sahabat-sahabat kami, pemimpin-pemimpin kami yang belum Islam, ya Allah, agar mereka juga dapat merasai kemanisan iman dan ketinggian Islam. Doalah. Hang kalau panggil orang tu kapiak sampai mampu, hang kata dia kapiak. Sedangkan siapa? Banyak. Sayyidina Umar dulu sebelum masuk Islam, dia masuk Islam usia dia 27 tahun. 27 tahun dia masuk Islam. Orang muda. 27 tahun dia dengar surah Taha, tengok adik dia masuk Islam, adik ipar dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, berkat doa daripada Rasulullah SAW, maknanya kena dakwah Islamiah. Jihad dalam dakwah ni kena sungguh-sungguh lah. Ustaz yang paling famous dalam dunia, dalam Malaysia hari ni siapa? Ustaz Emil Liu. Budak muda lagi. Cina. Dulu agama lain. Tapi berkat doa, jemaah tabligh, doa. Akhirnya dia masuk Islam. Alhamdulillah, masuk Islam. Siapakah orang yang mengislamkan Ustaz Emil Liu? Dan berapa juta bilion pahala yang dia dapat sebab dia berjaya mengislamkan orang yang bernama Emil Liu? Kenapa kita tidak ni? Kawan-kawan ni, usahalah. Jihad ni maknanya bersungguh-sungguh dalam dakwah. Kena? Jangan happy sangat dakwah sikit-sikit, happy dia tak nak. Dia kena bersungguh-sungguh. Dan yang keempat, tuan-tuan, jihad fi sabilillah. Kalau Islam dihina, bangkitlah, berjuanglah, walaupun hingga ketitisan darah yang terakhir. Selesai. Solat membawa satu jihad, iaitu jihad yang kelima. Jihad ilmu. Adik ingat, korang ingat step dalam Mobile Legend, kau ingat step dalam game kau nak jadi champion. Tapi ini Ustaz ajar 7 jenis jihad untuk anak-anak muda. Jihad yang kelima adalah jihad ilmu. Anak muda ni dia kuat menghafal. Budak-budak kecil kat rumah kuat menghafal. Kuat. Sebab tu mengikut seorang Profesor Naqib Al-Atas, dia kata kaedah pembelajaran dalam Islam adalah melalui hafalan. Bagaimana Rasulullah SAW diajar oleh Jibril alaihissalam untuk baca, Iqra. Nabi kata, aku tak tahu baca. Lantas apa yang dia ajar? Dia menghafal. Hafalan penting. Ustaz, anak saya tak pandai membaca, tapi dia hafal lagu tu, Ustaz. Anak saya tak pandai A, B, C, D, dia tak pandai, tapi dia boleh hafal lagu tu. Hafalan. Kau jangan sia-siakan otak manusia, terutama anak-anak muda, jangan sia-siakan kebolehan otak, iaitu menghafal. Berapa banyak lagu yang kita hafal berbanding surah yang kita hafal. Buat hafalan sayang. Ada seorang sahabat saya pilot, dia buang TV di rumah. Pilot hidup mewah, kaya raya. Dia buang TV kat rumah. Handphone ni dia buang semua. Dia fed up. Tengok anak yang miliknya bukan miliknya, milik handphone. Anak memberontak, anak maki hamun, mencarut kat mak ayah. Akhirnya dia buang semua tu. Dia fokus pada Al-Quran di rumah. Tak sangka, bila abang dia yang berusia 14 tahun boleh menghafal surah sebanyak 10 juzuk Al-Quran, adik-adik yang lain yang kecil-kecil ni pun pantas menghafal. Dan sekarang ni di rumah mereka jadi budaya apa? Budaya berlomba-lomba menghafal Al-Quran dan budaya tebuk Quran. Dah tak pegang handphone dah. Allah. Ya Allah, boleh tak boleh terbuat ni. Tu anak kita tapi perangai macam apa? Tu anak kita tapi banyak masa kat handphone, dekat laptop.
Tu bukan anak kita, tu anak laptop agaknya. Tu anak handphone agaknya. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, jihad ilmu. Tanpa ilmu, kita akan dipandang sebagai bangsa yang bodoh. Saya ingat lagi pesan arwah mak saya. Mak saya selalu pesan. Mak saya selalu cakap, abang belajar rajin-rajin Saya ni anak Setenggan, kampung Melayu Bumi Hijau kat Kuala Lumpur. Anak orang miskin. Rumah kami ni penuh dengan tai ayam, tai kambing, tai lembu. Sebab itulah yang saya jaga. Jadi mak saya selalu pesan pergi sekolah belajar rajin-rajin. Dan mak saya ni selalu cakap, orang-orang yang bodoh, orang-orang bodoh akan menjadi santapan orang-orang yang lebih pandai. Orang bodoh ni kena tipu je dengan orang pandai. Hidup ni penuh dengan penipuan. Hatta dunia ni penuh dengan penipuan. Orang bodoh akan jadi makanan kepada orang pandai. Bodoh lah dia ni. Tipulah dia. Kena tipu. Dah. Cukup jihad ilmu. Wahyu pertama pun Iqra, baca. Baca dengan nama Tuhan. Cepat baca. Jangan buang masa lah dik. Banyak membaca. Okey. Kalau tak nak membaca, tengok je dekat YouTube, TikTok, Ustaz Zaidrus, Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Murtada, ada lagi Ustaz Yaakob Yusra, Ustaz yang mana yang kita minat lah. Tengok, and then cuba ingat apa yang dia sampaikan. Kena? Habis, selesai. Terus lagi. Selepas jihad ilmu, Ustaz cerita sikit jihad ilmu. Masa Ustaz ke Syria baru ni, kita buat masjid. Masjid dah siap, bawah tu ada sekolah sikit. Sekolah tak siap lagi. Masa tu apa berlaku? Makcik-makcik tu kata, kami tak perlukan makanan, kami perlukan ilmu pengetahuan. Tolong didik anak-anak kami membaca dan mengingati Al-Quran. Anak-anak pelarian Syria macam itulah. Dia nak Al-Quran. So alhamdulillah kita dah siapkan sekolah. Alhamdulillah, tolong doakan supaya ilmu ni penting. Ingat dek, kalau adik duduk malam ni dekat majlis ilmu, tiba-tiba adik mati duduk ni kan, sebab dah dekat nak 5 jam tak pegang handphone, kejap aku mati betul. Ketika menuntut ilmu, syahid. Ingat senang apa syahid? Kena berjuang. Tapi berjuang menuntut ilmu itu juga satu jihad. Jihad untuk jadi orang yang lebih baik daripada orang-orang yang jahil. Okey dah, selesai. Dan lepas tu puasa. Puasa membawa jihad yang ke-6, iaitu jihad mengawal hawa nafsu. Anak muda nafsu dia lain. Dia tengok orang, tengok perempuan, tengok gambar-gambar lucah. Kan? Suka. Dah suka kau tengok seorang sudah, kau share kat orang lain. Lepas tu jadi macam beruk. Share dosa sama-sama. Bangga buat zina, bangga buat noda, bangga buat, ya Allah. Penang tak teruk sangat. Mai Kuala Lumpur macam-macam jenis dah. Macam-macam jenis dah. Tak sanggup nak cerita lah masjid lah. Tak sanggup nak cerita. Itu dia kata keseronokan. Anak luar nikah lahir baru banyak. Baru ni ada satu kisah. Saya ditelefon oleh seorang sahabat. Dia kata adik dia bersalin dekat hospital Sungai Buloh ke Selayang, saya tak pasti. Lepas tu tolong tengok adik ni nak sebab nak daftar baby. Lepas tu nurse tu balik, JKM tu pergi cari budak ni dah lari. Itu bukan kali pertama. Pergi hospital bersalin, lari. Bersalin, hasil anak zina, lari. Bukan kali pertama. Dah berkali-kali. Zina dah, ya Allah. Jangan kawal nafsu dik. Kawal nafsu. Ustaz, saya tak boleh lah Ustaz. Bila saya dah tengok gambar tu,
exercise naman. Exercise naman. Belajar silat. Penatkan badan kita tu. Alihkan tenaga dan nafsu kita tu pada agama ataupun pada kekuatan diri. Bumping satu hari 100 kali. Buat sit up satu hari 1000 kali. Barulah badan sedap. Ini badan macam kodok basi. Lembek sana, lembek sini. Badan kena padu. Kena? Dah, terus lagi. So, jihad apa? Mengawal hawa nafsu. Yang seterusnya, jihad yang terakhir adalah jihad selepas tadi, jihad yang ke-6 jihad yang ke-7 daripada bayar zakat. Zakat adalah jihad ekonomi. Hei orang Melayu, kat mata lah. Hei orang Islam, kat mata lah. Seinci demi seinci bumi Melayu ni bukan milik Melayu lagi dah. Seinci demi seinci bumi Islam ni bukan milik Islam lagi dah. Buka mata. Saya dah cakap benda ni kat Penang, kat Masjid Abdullah Fahim 9 tahun yang lalu. Buka mata, sedar. Ada tanah jual. Sebab kita tak ada kekuatan ekonomi. Islam bukan agama miskin melarat, minta sedekah. Tak. Islam agama yang buat apa? Bersedekah. Adik-adik kena jadi kaya. Seorang ustaz baru balik satu, orang panggil Crazy Rich Night. Kaya gila lah, kaya gila orang. Budak umur 21 tahun boleh buat sale sebanyak 10 juta. 21 tahun buat sale 10 juta. Untung bersih 5 juta. Boleh, tapi syaratnya kena ada ilmu, kena belajar macam mana marketing online, macam mana nak keluarkan produk. Orang Melayu dah hebat. Tak silap kawan ustaz bercerita, dia kata start daripada Malaysia ni mengalami masalah ekonomi yang teruk, bangkit bangsa Melayu dan umat Islam belajar ilmu marketing online. Dan alhamdulillah mereka berjaya. Lebih daripada 700 orang jutawan telah lahir di kalangan bangsa Melayu kita. Dan ustaz punya tugas nak pastikan mereka ni tetap dalam landasan Islam, jangan terpesong ke tempat lain. Jangan, kalau dah kaya waktu muda lain, dia jadi nakal lain macam. Itu ujian juga. So kaya dia ajar dalam Islam, bayar zakat. Zakat tolong orang susah. Dan last sekali tuan-tuan adalah haji. Haji adalah jihad yang ke-8, iaitu jihad amal ibadah. Siangnya dia korporat, malam dia bangun tahajud. Itulah Sultan Muhammad Al-Fatih. 21 tahun membebaskan Istanbul. Konstantinopel. Dia boleh bebas. Pemimpin jeneral tentera terbaik. Siang berniaga, malam tahajud. Jihad dalam amal ibadah. Bila kita ibadah, sembahyang isyak kang, ni bikers korang jangan, kau dah jamak pun, kau jangan tak sembahyang sekali dengan ni. Sembahyang sekali. Kita qada niat-niat yang lepas-lepas tu. Jangan, sebab sembahyang berjemaah isyak ni umpama mendirikan ibadah sebahagian malam. Solat jemaah sekali. Dah, ustaz kena berhenti dulu sebab tengok muka adik-adik ni, kalau lagi setengah jam ustaz ceramah, stroke. Jadi ustaz berhenti dulu. Jihad yang terakhir, jihad amal ibadah. Kita semayang isyak ni macam isyak terakhir. Baru tadi ustaz dapat kawan beritahu, seorang petugas Jabatan Amal, dia ketua kontijen Mersing, meninggal dunia ketika melakukan kerja-kerja amal. Bila kita beramal, kita beribadah, all out, bersungguh-sungguh. Jangan main-main. Masa semayang gelak ke orang ni. Dia tengok cerita kartun tu, dia tengok lawak tu, dia tengok pick up lain tu, dia gelak. Semayang pun gelak. Semayang betul-betul. Belajar betul-betul. Kalau kita buat sesuatu betul anak muda, insya-Allah kita akan jadi
manusia yang berjaya di dunia dan akhirat. Jadi sekadar itu saja untuk malam ni. Ustaz berhenti dulu. Ustaz menyusun 10 jari, memohon ampun dan maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki. Dengan ceritanya ada pelancaran. Pelancaran Tuan buat. Alright, insya-Allah. Jadi Ustaz minta maaf adik-adik Ni yang pangkat anak-anak Ustaz. Anak Ustaz yang paling tua Da'i Syafiqah 25 tahun. Yang kedua pun 23 tahun, 22 tahun. Amai, ni pangkat anak-anak Ustaz. Jadi Ustaz cakap tu untuk adik-adik berubah. Jadi lebih baik. Adik-adik dah baik dah ni, tapi jadi lebih baik. Boring lah, poyo lah jadi orang baik. Syaitan yang bagi idea tu. Syaitan ni dia sentiasa menghasut kita untuk buat kejahatan. Okey, itu saja daripada Ustaz. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, adik-beradik kami, guru-guru kami, kaum muslimin muslimat maupun yang masih hidup ataupun telah mati. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami kerana gagal mendidik anak kami, ya Allah. Kami bodoh, ya Allah. Kami tak pandai, ya Allah. Kami lalai, ya Allah. Kami lupa dalam mendidik anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, kami serahkanlah anak-anak kami ni, ya Allah, di bawah penjagaan-Mu, ya Allah, pemeliharaan-Mu, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang soleh wal musleh. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang mendirikan salat. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang tidak akan meninggalkan salat walaupun satu waktu, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Ya Allah, zaman sekarang ni terlalu mencabar untuk anak-anak muda, ya Allah. Macam-macam dosa dihidangkan di depan mata mereka, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau Tuhan kami sembah dan hanya kepada Dikau kami mohon pertolongan. Mudahkanlah urusan kami, jangan Kau susahkan, dan akhirkan urusan kami dengan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.